Selain perbahasan rang undang-undang perbekalan peringkat jawatankuasa, beberapa isu nasional turut menjadi tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ia termasuk isu pemilikan senjata api kepada pekebun dan juga pekerja yang dihentikan kerja sejak pandemik COVID-19. Dan untuk perincian lanjut, kita teruskan bersama wartawan Esra Awani, Umawati Ramayah di Parlimen. Silakan Umar. Terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan dan hanya individu yang benar-benar memerlukan dan berkelayakan saja akan diluluskan pemilikan senjata api dan permit pemilikan lisens. Itu kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria yang menyatakan sama ada KDN akan mempertimbangkan untuk memberi kelonggaran untuk permohonan lisens senjata api kepada pemilik tanaman yang ingin memiliki lisens bagi menguruskan musuh tanaman seperti babi dan monyet yang bertindak merosakkan tanaman mereka. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi. Kelulusan senjata api sama ada pistol atau senapang patah secara beli baru atau pindah milik dipertimbangkan dengan berhati-hati dan ketat. Kerana senjata api adalah merupakan senjata yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Oleh kerana itu, hanya individu yang benar-benar memerlukan dan yang berkelayakan yang akan diluluskan pemilikan lesen atau permit senjata api. Untuk makluman ahli yang berhormat, setiap permohonan untuk mendapatkan lesen atau permit senjata perlu melalui tapisan yang rapi oleh PDRM. Bagi permohonan senjata api untuk tujuan membasmi musuh tanaman permohonan hendaklah memenuhi syarat-syarat antaranya seperti berikut. Melepasi tapisan keselamatan dan saksiah, memiliki fizikal dan tahap kesihatan yang baik, keterampilan diri, bergantung hidup pada hasil pertanian, mempunyai tanah pertanian sendiri, menetap di kawasan berkenaan dan mengalami kerosakan hasil tanaman yang serius. Bagi pemilik kebun yang tidak memiliki atau yang tidak dipertimbangkan lesen atau permit senjata api, sekiranya mereka mempunyai masalah ancaman musuh tanaman, saya mencadangkan supaya mereka mendapatkan bantuan dari pelesen senjata api setempat, Jabatan Penghiliran ataupun anggota rela setempat untuk membantu mengatasi masalah ancaman yang mereka hadapi. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan dalam pada itu menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran, Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hasim berkata sebanyak 99,696 pekerja dihentikan kerja sejak Januari tahun ini sehingga 27 November lalu berdasarkan rekod sistem industri berdasarkan sistem insurans pekerja SIP dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan rekod sistem insurans pekerjaan, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Ipoh Barat yang membangkitkan berkenaan dengan pekerja-pekerja yang berprestasi tinggi yang terlibat dalam retrenchment dengan izin ataupun pembuangan kerja. Dalam rekod yang kita ada melalui SIP, seramai 99,696 orang pekerja telah diberhentikan bermula daripada Januari 2020 sehingga 27 November 2020. Antara sebab-sebab kehilangan pekerjaan dilaporkan oleh pekerja adalah seperti berikut. Pertamanya, penutupan perniagaan. Mana shutdown the company ataupun closure of the company. Yang keduanya, pengecilan tenaga kerja downsizing. Yang ketiganya, voluntary separation scheme VSS dan mutual separation scheme MSS. Seterusnya, syarikat yang mengalami masalah kewangan kritikal diikuti dengan penutupan separa partial closure, pengambil alihan syarikat acquisition of company dengan izin dan penempatan semula syarikat. Faktor-faktor di atas adalah disebabkan oleh tekanan yang dialami oleh semua industri secara global. Datuk Yang di-Pertua, dengan itu seramai 81,217 pekerja telah kehilangan pekerjaan walaupun program PSU ataupun program subsidi upah dan program pengekalan pekerjaan ERP telah dilaksanakan oleh kerajaan.
Itu tadi apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia. Dan beralih kepada soalan lain, persidangan Dewan Rakyat juga hari ini diberitahu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah membelanjakan kira-kira 1.17 bilion bagi menangani pandemik COVID-19 setakat 31 Oktober ini. Dan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Dungun Wan Ahsan Muhammad Ramli, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Ego Dagang berkata perbelanjaran itu meliputi 1 bilion yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Dana peruntukan sedia ada adalah pembelian peralatan pembekalan, perubatan barangan habis pakai habis, kelengkapan perlindungan seperti PPE dan test kit untuk mengawal wabak berkenaan. Dan berbalik kepada aturan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021, 3 kementerian akan membahaskan hari ini, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan difahamkan juga pada pukul 12 ini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan mengulungkan perbahasan beliau untuk rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021. Saya kira itu saja laporan saya dari bangunan Parlimen. Balik kepada rakan setugas di Bukit Kewangan.